Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kelas yang lepas kita dah bincangkan tentang Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai satu kemestian dalam kehidupan dan dalam kewujudan, dan bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah hakikat yang tertinggi, the ultimate reality, yang tak mungkin boleh diingkari pada dasarnya. Dan tidak ada orang yang boleh ingkar kewujudan Allah Ta'ala secara hakiki. Yang boleh ialah berlaku padanya juhud. Juhud maknanya ingkar dengan lisan, macam Fir'aun. Allah Ta'ala kata wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Fir'aun Tuhan sifatkan dia sebagai mengingkari dengan lisan, tetapi dalam hati dia mengaku yakin. Wastaiqanatha anfusuhum, itu Fir'aun. Apatah lagi yang bawah daripada Fir'aun, kan? Ini kerana kalau kita melihat dari segi hakikat Allah Subhanahu wa taala, dia adalah dalil. Dia itu sendiri adalah dalil. Dialah yang menunjukkan kepada kewujudan, dan dia tidak berhajat kepada sebarang petunjuk untuk membuktikan kewujudannya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang para anbiya dan rasul-rasulnya dalam dakwah mereka kepada kaum mereka. Allah Ta'ala berfirman, qalat rusuluhum afillahi shak fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yuakhirakum ila ajalin musamma. Kata para rasul kepada kaum mereka, apakah ada pada Allah itu keraguan? Dan kata Ibn Kathir rahimahullah, ayat ini takdirnya afillahi syak, ay afi wujudillahi syak, adakah pada kewujudan Allah itu syak? Maksudnya istifham, pertanyaan di sini adalah ingkar, yang tidak ada. Yang tidak ada pada kewujudan Allah itu syak. Fatiris samawati wal ard, kerana sifat Allah itu sendiri adalah dia yang menciptakan langit dan bumi. As long as dia adalah pencipta langit dan bumi, macam mana kita nak syak pada dia? Kerana wujudnya langit dan bumi adalah dalil terus akan kewujudan dia, adalah lazim. Kerana kekhususan dalil, khasiyatul dalil. Dalil, apa benda kita kata ini adalah dalil? Apa makna? Yakni dia adalah kelaziman, melazimi. Apa benda yang melazimi sesuatu, maka dia adalah dalil kepada sesuatu itu. Kalau kita kata nampak asap, asap datang daripada api, kewujudan asap menunjukkan ada api, ya. Kerana dia melazimi, dia tak boleh berpisah, kan? Jadi kalau kita kata ada makhluk, maknanya ada khaliq, ada pencipta. Atau makna ayat ini qalat rusuluhum afillahi syak, ay afi istihqaqihi lil uluhiyyati wahdahu syak, adakah pada hak Allah Ta'ala untuk semata-mata dia sahaja yang disembah itu syak? Kerana dia adalah pencipta langit dan bumi. As long as dia adalah pencipta langit dan bumi, dia sahajalah yang berhak disembah, tidak ada keraguan lagi. Jadi ini menunjukkan bila Allah Ta'ala cerita pasal para rasul berhujah dengan semua Nabi dan Rasul cakap macam ini kepada kaum mereka, ya. Dan Allah Ta'ala telah utuskan Nabi dan Rasul kepada ila sab'ina ummah, kepada 70 umat, 70 generasi manusia, kan? Sebenarnya datang dalam hadis, kan? Berapa banyak kita pun tak tahu. Arab guna kalimah 70 ni maknanya banyak lah, kan? Banyak tak hingga. Itu cara orang Arab cakap banyak, kan? Kalau Arab sebut 70 tu kita
Kira banyak kan. Jadi semuanya tidak ada dalam kalangan mereka yang syak ataupun yang boleh menafikan atau yang boleh mengingkari secara hakiki ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahawa ini yang disebut sebagai al-ijma'ul bashari, the human consensus. Kesepakatan manusia atas sesuatu yang kita dah sebutkan sebelum ini adalah di antara dalil ianya adalah fitrah. Macam mana kita nak kenal fitrah? Macam mana kita nak kenal akal yang waras? Ialah menerusi the human consensus, al-ijma'ul bashari, kesepakatan manusia yang pelbagai lidah, pelbagai warna kulit, pelbagai cara fikir, tetapi bila mereka bersepakat satu perkara, semuanya bersetuju ini adalah ini, itu adalah itu, maka itu menunjukkan perkara tersebut adalah fitrah. Dan Allah sebut dalam surah Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Ayat ini datang tentang Rasul, bagus sekali, tentang bukti Rasul itu benar. Tuhan kata kami akan tunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami. Dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menggunakan perkataan ayat. Ayat ni maksudnya apa? Tanda terus. Macam kita masuk sini lah, kita ada tanda kan, lift tingkat berapa, naik tingkat berapa, kok mana nak pusing nak majlisan taklim kan? Dia tak perlu banyak fikir kan, tak perlulah setiap kali sampai ke simpang nak naik parking tu berhenti sat fikir, buat analogi pemikiran mantik dulu. Ada? Tak ada kan? Naik terus saja lah. Kan? Tak pergi mai depan ni berhenti dulu fikir setengah jam. Betul ke ni tulisan ni Yayasan Taklim? Kan, apa bukti kena ambil pula buat sampel pergi buah-buah mikroskop. Kan, keaslian dakwat yang digunakan, keaslian kertas ada. Kalau buat gitu kita panggil hospital bahagia. Mai kan. Dia ada masalah tak waras lah. Kan, jadi orang fenomenologis. Kan, cawan di depan mata dia 30 jam dia fikir cawan ke bukan ni. Masalah tu. Tapi orang macam tu dia pun tak bohong, hospital bahagia dia berkata ahli falsafah. Kan, tokoh pemikir tu fikir benda mengarut kan. Jadi nak kata ayat ini dia adalah dalil terus, dalil mubasyir, sebab dia melazimi, tak ada apa yang fikir-fikir apa dah. Nak tengok alam, tahu Tuhan ada. Bukan nak kena fikir banyak-banyak. Kami akan tunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami di ufuk. Ufuk ni apa yang bertentang dengan mata kita lah. Dan maksud ayat ini ialah apa yang dilihat oleh orang musyrikin Makkah masa Fathu Makkah, bila tentera orang Islam berkumpul di gunung-gunung keliling Makkah. Okay. Wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas kepada mereka bahawa dia itu adalah benar, apa yang dibawa oleh Muhammad itu adalah benar. Apakah masih tidak cukup Tuhanmu dengan Tuhanmu bahawa dia itu adalah saksi atas segala sesuatu? Tuhan kata tak cukup ke Tuhan sebagai saksi? Tuhan dah saksikan Muhammad itu benar, Muhammad itu Rasul, Muhammadur Rasulullah. Apa lagi saksi yang benar? Tapi itu pun Tuhan kata akan ada bukti-bukti. Dan Allah adalah saksi. Saksi akan kewujudan alam ini, saksi akan kewujudan kita. Cukuplah Allah sebagai saksi. Bila Allah sendiri dah bagi tahu kata kita wujud, wujudlah tu. Dan dia sendiri wujud, wujudlah. Macam kita bincang masa kita bincang tentang kebenaran Quran dulu kan. Syekh Daras kata apa? Hakikatnya kebenaran Quran itu tidak perlu diperdebatkan, kerana dia mengaku kata dia bukan kalam Muhammad. Quran sendiri beritahu dalam Quran dia bukan rekaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan ciptaan manusia, bukan syair, bukan sihir. Pengakuan, iqrar. Iqrar orang tak berdebat. Kalau orang masuk mahkamah dia mengaku, saya mengaku salah. Hakim kata okey kita akan bicara. Ada gitu?
Tak ada dah mengaku nak bicara apa, selesai lah. Kan? Dan yang mengaku itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan. Jadi takkanlah kita tak percaya. Kan? Jadi poin dia, bahawa daripada ayat ini kita dapat faham bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu hakikatnya dia tidak berhajat, tidak perlu kepada apa-apa petunjuk untuk menyatakan kebenaran dan kebuktiannya. Dialah bukti kepada segala perkara. Tetapi kenapa tiba-tiba manusia itu perlu dijelaskan bukti kewujudan Tuhan? Kerana mereka itulah yang juhud, macam Fir'aun. Ini poin yang kita nak establish bahawa hakikatnya di sisi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita yakin kewujudan Tuhan bukan sesuatu yang perlu dipelajari, perlu diajari, perlu diperdebatkan, perlu dibuktikan dengan dalil yang begitu teruk. Kan? Kerana hakikatnya dia adalah fitrah. Tetapi proses, bukan kita menafikan di sana ada manusia, ada orang ramai juga yang perlu kita hujat dengan dia. Kita perlu debate dengan dia tentang Tuhan. Bukan kerana benda itu sendiri perlu diperdebatkan. It's not about the matter itself. Tetapi kerana orang itu, masalah pemikiran dia, masalah jantung hati dia tak bersih. Itu maksudnya. Kan? Kalau kita kata kita jumpa ada orang berdiri setengah jam kat lift, tanya pasal apa? Saya tak yakinlah lift ni naik ke Yayasan Taklim. Kan? Adakah itu masalah dengan lift? Atau masalah Yayasan Taklim? Atau dia itu ada masalah pemikiran? Macam itulah konsep dia. Kan? Yang ada masalah tu dia. Kan? Bukannya benda tu. Kan? Allah Ta'ala tidak ada masalah. Kewujudan dia tak ada masalah. Benda tu hakikat, established reality, ultimate reality. Tapi yang masalah itu ialah manusia yang ada penyakit hati macam Fir'aun. Sama juga tauhid pun, dalam ibadat pun sama. Hakikatnya tak perlu panjang-panjang, tapi kerana manusia itu sudah dipengaruhi syahwat, nak sembah kubur, nak sembah capal, nak sembah apa benda. Itu masalah. Lepas tu Nabi kata dekat Yahudi hak mai, dekat Kristian hak Kristian Najran ataupun orang Kristian yang menjumpa Nabi tu kan. Dia berkata, kami bersaksi engkau ni Rasulullah. Nabi kata, awak tak ikut? Dah tahu aku ni Rasulullah, awak tak ikut? Awak tak masuk Islam. Nabi kata, yang halang kamu ni, yang punca kamu ni tak mau ikut Islam ni, dua benda Nabi kata. Ataupun tiga benda Nabi sebut. Salib, babi dengan arak. Dah ketagih. Kan? Dah ketagih. Yang pertama dah ketagih dengan salib. Jangan buat main. Orang yang sembah satu benda, dia ada ketagihan, obsesi. Dia ada masalah ishq, mabuk kepayang kepada benda yang dia sembah. Tak? Kita tengok, awak lah, dia ni pitak selipar atas kepala awak, dia bongok kata. Kita rasa bongok, tapi dia rasa jangan sentuh. Kan? Kita tetap psikologi orang buat syirik. Kita kata, awak lah bongok sangat, tali kasut dia pintai betul, dia pergi belik kat perut anak dia. Dia kata tali kasut tu lah nak bagi mati cacing dalam perut. Awak jadi bangang itu. Kan? Kita tengok daripada jauh, kita kata bangang lah. Tapi dia boleh dikata istidraj benda tu. Istidraj maknanya Allah betulkan lagi dia punya tu. Istidraj tu mungkin selepas itu, tapi ini adalah benda orang yang memang masa dia tengah, mungkin lepas tu dia akan diberi hidayah. Tapi memang masa dia tengah buat benda tu, dia tengah dalam keadaan kesyirikan tu, kalau dia tak lawan perasaan tu, memang dia tak ada tinggal. Dia kena mujahadah. Kan? Lepas tu dah seronok makan khinzir, Nabi kata. Masuk Islam tak boleh makan babi. Itu syubhat yang paling banyak diperdebatkan oleh missionary ialah masalah makan babi. Tengok Buya Hamka zaman dia kan, masa missionary Kristian mai ke tanah Melayu ni, hak dia dah bangkit isu makan babi. Kenapa tak boleh makan babi? Tak tahulah apa perasaan dia kepada babi tu. Kan?
Tapi kami dulu kecil-kecil, kalau ayah yang bawa pergi zoo Taiping, sampai kat kandang babi, confirm muntah lah. Kan, tu tengah babi hutan. Kan. Tapi tak tahulah apa perasaan. Tapi mereka dah jadi ketagih. Tak boleh makan babi itu seolah-olah macam tak ada apa nak makan. Padahal kita kata Allah punya banyak lambak-lambak binatang yang sedap-sedap. Lembu, gemuk-gemuk, wagyu lah apalah. Kan? Mana ada babi wagyu dah? Tak ada. Tapi tak tahulah kan. Tapi dah jadi masalah yang Tuhan larang tu dia suka. Padahal dalam ajaran Kristian pun babi ni tempat dibuangnya syaitan kan. Lepas tu kalau padri-padri Kristian dia nak apa? Dia nak exorcist, dia nak buat apa? Dia panggil apa? Halau setan kan. Dia bawa babi kan. Bawa babi. Pasal nak bubuh setan dalam babi kan. Tapi masalah dia pasal apa? Dia pun tak faham. Dia pun dah jadi ketagih benda yang Tuhan larang, tapi dia pun kata benda tu boleh makan. Arak pun sama lah. Arak ni, ketagihan arak ni satu benda yang sangat dahsyat lah. Dia jadi penghalang kepada orang tu nak ikut kebenaran. Kadang-kadang benda-benda macam ni je. Benda-benda macam ni yang menghalang orang. Benda yang kita rasa remeh pada kita lah, tapi pada dia besar. Pada dia besar. Baik, kalau kita melihat ini yang anda sebut kelas lepas tu, dalam surah Ar-Rum Allah Ta'ala membawakan sejumlah bukti, dalil. Tuhan suruh kita fikir. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka maha suci Allah itu pada waktu pagi dan petang. Pada waktu petang dan waktu pagi, sepanjang masa. Walahul hamdu fis samawati wal ard. Dan baginya lah segala puji, segala sifat yang mulia yang berada di langit dan bumi. Semua yang di langit dan bumi puji Allah Ta'ala. Wa ashiyan wa hina tuzhirun. Dan pada waktu tengah hari, waktu petang. Kalau masak ni petang hujung nak malam kan, ashi ni petang, zuhur tu petang lah, ashi kan. Ashi tu panggil waktu zuhur tergelincir matahari tu ashi kan. Lepas asar dekat nak masuk maghrib sampai malam tu dia panggil masak. Wa hina tuzhirun. Dan ketika tengah hari. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha. Tuhan suruh kita fikir. Tuhan itulah yang mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Menakjubkan tak? Menakjubkan. Kita makhluk mana kita boleh keluarkan benda yang hidup daripada mati? Kita boleh buat benda mati kepada benda mati yang lain. Besi ni dia tak ada nyawa, mati. Lepas tu kita tempar dia, kita buat dia jadi kamera, jadi tiang kamera. Hidup tak tiang kamera ni? Mati juga. Kita boleh bagi dia rupa baru kan. Benang kita jahit-jahit susun jadi baju. Baju ni hidup kan mati? Benang tu mati kan? Hidup tak boleh. Kita tak boleh keluar benda yang hidup daripada benda yang mati. Tapi Tuhan, benda hidup tu keluar daripada benda mati kan. Air mani asalnya mati, ovum mati. Mana ada nyawa, mana ada pemikiran kan. Tiba-tiba mai keluar daripada perut satu manusia. Boleh merangkak, boleh teriak, boleh berjalan, berlari. Tak menakjubkan. Telur ayam mati kan. Mana ada hidup, mana dia boleh fikir masa telur. Tiba-tiba mai keluar telur tu satu ayam. Bunyi, ada sayap, ada kaki, ada kepala, boleh berjalan. Dan di antara makna ayat ini juga, ayat ni banyak kita jumpa dalam Quran kan, mengeluarkan yang hidup daripada yang mati, ialah mengeluarkan orang yang beriman daripada orang yang kafir. Pak dia siapa? Pak dia Abu Jahal, musuh ketat Nabi. Anak dia Ikrimah radhiyallahu anhu. Ada lebih menakjubkan daripada tu? Tak ada.
Kita ada fikir macam mana dia satu anak kepada musuh Nabi yang paling ketat, tapi anak dia jadi sahabat Nabi, ahli syurga, bawa dia neraka. Kan? Apa nama anak Abu Lahab masuk Islam macam Durrah. Kan? Apa nama anak-anak sahabat-sahabat semua lah, yang pok-pok depa semua jahiliah. Kan? Itu juga di antara mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Daripada kita hidup ni keluar mati. Keluar ayak mani tadi. Keluar segala sel-sel yang mati. Kan? Daripada orang kafir lahir anak yang mukmin. Ya. Telur tadi yang mati keluar daripada yang hidup. Ayam. Kan? Itu semua adalah kuasa Tuhan. Wa yuhyil arda ba'da mautiha, dan dia menghidupkan bumi setelah mana mati. Tanah kering, kontang. Kalau kita pergi di Madinah, di segi Jamiah Islamiah tu, dia duduk di tebing Wadi Aqiq. Kan? Bayangkan sepanjang musim panas kita sampai wadi tu kering, kontang. Kan? Tak ada apa, kering. Tiba-tiba musim hujan, musim sejuk, jadi sungai. Orang pakat pergi berkelah tepi tu. Sungguh. Kan? Arak dia bawa tikar duduk tepi tu. Ada juga jatuh mati pun. Kan? Jatuh mati tak jumpa lah. Kita kalau sungai orang mati, dia sangkut tak mana-mana, tapi tak tahu lah. Wadi tu kalau jatuh mati sangkut tak mana, kita pun tak tahu. Tapi masa hujan lebat yang bahaya lah. Tapi lepas hujan dah berhenti, cantik lah. Lepas tu bila ayak tu dah kering, tumbuh pokok-pokok, hidup tanah tu. Kan? Jadi itu adalah kehebatan Tuhan. Manusia tak boleh buat tu. Tadi orang putih dia kelang kabut pasal ayak kan. Pasal dia kata ayak ni sumber yang tak boleh diperbaharui. Dia lah tak boleh baru. Tuhan boleh. Memanglah dia tak boleh buat. Saintis tak boleh buat ayak. Kan? Tapi Allah Ta'ala boleh turun, boleh cipta ayak. Kan? Hujan turun, Nabi pergi pegang hujan. Nabi kata innahu hadithu ahdin bi rabbih, dia baru mai daripada Tuhan. Itu ayat datang daripada Tuhan, sumber kehidupan. Sebab tu orang kata bumi ni adalah the improbable planet kan. Kalau tak ada ayat tak boleh. Nak hidup kena ada ayat. Dia pergi naik bulan cari ayat, tak ada. Pergi ke planet Mars cari ayat. Tak ada. Kan? Itu masalah. Depa ingat depa boleh menguasai alam, tak? Kan? Tuhan yang bagi ayat. Sebab itu bila musim panas, musim kering, kita kena solat istisqa. Pasal ayat kita tak boleh buat. Hang buat pergi macam mana pun, hang nak benihkan awan, boleh buah. Kalau Tuhan tak turun, tak ada hujan juga. Kan? Benih awan berapa kali buat, lepas tu tak turun-turun hujan. Kan? Kena minta ke Tuhan. Kalau Tuhan bagi ada, tak ada. Wa kadzalika tukhrajun, demikian jugalah nanti kamu akan dikeluarkan daripada kubur. Bila dah kiamat, lepas tu mati, Tuhan turunkan hujan, hidup, tumbuh. Kan? Jadi Tuhan nak bagi tahu kepada orang musyrikin, apa yang kamu nak pelik dengan hari kiamat? Memang Tuhan selama ni duk hidupkan yang mati, matikan yang hidup. Tiba-tiba bila Muhammad SAW mai habaq apa kata lepas mati ni ada lagi hidup lain, tiba-tiba apa dia buat heran. Heran kau jelah mana? Heran kagum tak apalah ni, heran nafi. Heran kata benda tu tak. Macam mana dia kata? Kan? Wa daraba lana mathala wa nasiya khalqah. Qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Mai bawa tulang belulang, dia hempuk depan Nabi, dia kata Muhammad, siapa nak bagi hidup tulang belulang? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang cipta awal dia lah bagi hidup balik. Kan? Logik simple macam tu je.
Dulu tulang tu tak ada pun. Kan? Tak ada tulang tu, tak wujud. Tak ada di mana-mana. Tak bertempat, tak berwarna, tak bermasa. Kan? Tak ada. Macam mana kita nak habaq tak ada? Macam tu lah, tak ada. Kan? Tak wujud. Tiba-tiba ada. Setakat nak menghidupkan balik benda yang telah rosak. Alah, apalah sangat bagi Tuhan. Kan? Kemudian Allah Ta'ala kata, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Dan di antara tanda kehebatan Allah Ta'ala ialah an khalaqakum min turab. Dia ciptakan kamu daripada tanah. Turab, Adam AS. Tanah mati. Ini juga di antara benda mati yang Tuhan hidupkan, tanah. Kan? Tuhan ambil tanah, Tuhan tempa Adam AS, jasad dia. Kemudian tiba-tiba, thumma idza fujaiyah, tiba-tiba. Kata Fakhr Razi rahimahullahu ta'ala, makna ayat ini Tuhan nak bagi tahu bahawa kamu lepas aku cipta daripada tanah Adam tu terus jadi manusia, tak ada jadi benda lain dulu. Yakni menafikan evolusi. Jadi anda pun tak tahu, adakah di zaman Fakhr Razi sudah ada orang cakap pasal evolusi untuk dia nafikan? Pasal dalam tafsir dia jadikan ayat ini hujah untuk menolak evolution. Kan yang ialah yang kita tahu lah, Darwin pun bukan idea dia evolution. Tok Wan dia Erasmus. Kan? Tok Wan dia yang bawa idea tu. Lepas tu sebelum dia tu ada lemak. Kan? Darwin apa yang dia bawa ialah natural selection. Natural selection yang menafikan Tuhan. Untuk menafikan Tuhan, untuk menjadikan evolusi itu bersifat natural. Sebab sebelum Darwin, bila Tok Wan dia buat teori evolution itu, orang-orang agama kata yalah, tapi Tuhan buat. Jadi dia tak dapat nak membebaskan sepenuhnya biologi daripada Tuhan. Sebab pada abad ke-18-19 itu, saintis barat dia berusaha nak memerdekakan diri daripada Tuhan. As long as kita dah bebaskan negara daripada Tuhan dengan revolusi Perancis, kan? Kita dah gulingkan gereja, kita dah gulingkan raja. Yang mana gereja dan raja adalah lambang kepada agama, institusi agama. Kan? Jadi kalau kita dah buang ni, kita kena buang Tuhan daripada semua. Kan? Tak ada makna kita politik kita tak ikut Tuhan. Tiba-tiba bila kita main cerita pasal penciptaan alam langit bumi, kita cerita pasal Tuhan. Jadi mereka tak senang hati, tak senang duduk. Jadi semua perut. Kan? Dia nak bebas, nak merdeka daripada Tuhan. Jadi dia berusaha. Itulah bagaimana yang kita panggil sebagai modern science terbentuk. Kan? Cuba pergi tengok buku teks sains, cari perkataan Allah. Ada. Daripada kulit sampai kulit belakang. Tak jumpa. Kan? Dia cerita pasal proses meiosis, mitosis apa semua ada. Dia sebut inilah kehebatan Tuhan. Ada. Perkataan Tuhan. Tak ada. Tak jumpa. Kan? Kok lepas-lepas dia letak jadual berkala tu kan. Tengok inilah Tuhan yang mencipta segala jenis. Kan? Rabbul Anwa' mencipta segala jenis alam ini. Ada pepejah, ada cahaya, ada? Tak ada. Mana ada dia sebut Tuhan dalam buku biologi, kimia, fizik. Kan? Tak ada. Sebab ni tak boleh, ni Tuhan tak ada dalam tempat ni. Kan? Yang lain ada. Kan? Itu adalah cara pemikiran sains moden. Thumma idza antum basharun tantashirun. Tiba-tiba kamu manusia beranak pinak, berketurunan. Yang tadi tanah pejan. Tanah daripada tanah liat. Tuhan jadikan Adam, Tuhan tiup roh jadi manusia. Manusia ni tadi ada pasangannya. Lepas tu dia beranak pinak, berketurunan sampai kita orang ni tak berhenti. Macam-macam bangsa, macam-macam perangai, macam-macam warna kulit, macam-macam bahasa.
tak menakjubkan lagi. Adakah benda ni jadi sendiri? Tak boleh. Tak boleh. Yang lawak tu kan Darwin, masa dia buat natural selection, dia berdalilkan kepada proses apa kita panggil pengacukan. Kan? Kacuk. Dia kena dalil kacuk. Padahal kacuk bukan jadi sendiri. Kacuk tu orang buat. Kan? Bakar lembu wagyu tu kan. Kalau kita tak kacuk dia betul-betul, dapat wagyu tu. Kita biar kita bubuh lembu tu dalam kandang, tengok jadi apa. Jadi kurma tak? Kurma sedap kita nak makan segala majdul lah. Segala apa, hak besar, hak kecil, hak halus. Lepas tu mai apa, grade A, B, C. Kan? Itu awak angin bawa gitu, gitu je. Tak ada. Ada orang kena pi potong bunga jantan mai tepuk kat bunga betina. Kan? Kurma dia macam papaya lah. Dia ada jantan betina. Kan? Ada setengah orang tanam pokok kurma tak buah-buah dia. Dan kurma jantan buah mana? Tapi adalah khasiat dia. Kan? Bukanlah tak berfaedah langsung. Kan? Tapi hak berbuah tu kurma betina. Kan? Jadi nak kata betapa Tuhan jadikan dalil manusia itu sendiri. Tak payah pergi jauh. Kita tu sendiri dalil. Kan? وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Dan di antara dalil tanda-tanda kebesaran Tuhan ialah Tuhan jadikan daripada jenis kamu pasangan. Manusia kahwin manusia, tak ada kahwin binatang. Kan? Macam kat Jepun tu kan, kahwin dengan hologram. Kan? Dia boleh buat apa? Tengok saja. Dahlah kahwin mahal daripada kahwin manusia. Kan? Dahlah kat Jepun tu kan dia ada syarikat, dia buat keluar apa anime kan. Lepas tu dia buat hologram. Lepas tu dia buat. Lepas tu jadi depa ni dah balik kerja apa tak tahu dah kan, tak ada buat apa hidup kan. Dia tengok benda tu saja. Lama-lama jatuh cinta. Kan? Syarikat tu buatlah sertifikat, buat seremoni kahwin. Kan? Takkan bahagia punya. Kan? Ni ada orang buat tentang kahwin dengan jin. Mana boleh kahwin dengan jin? Kan? Kalau kahwin dengan tuyul pula, mana habis duit? Kalau kahwin dengan manusia okey habis. Kahwin dengan tuyul pula lagi lah. Kan? Lawak lah kahwin dengan jin. Tak boleh. Jin kahwin dengan jin. Doktor binatang tak? Binatang kita kacuk keldai dengan kuda jadi baral. Kan? Tahu baral. Baral ni dia kacuk keldai dengan kuda. Tapi baral boleh beranak tak? Baral tak boleh beranak, dia mandul. Baral kan boleh beranak. Sama-sama dia bukan boleh. Pasal dia dah genetik lain. Kan? Itu tengah orang kata apa? Nak hampir sama lah, tapi lain-lain. Kan? Dalam satu spesies tu tak boleh. Sebab tu itu di antara dalil kebatilan evolution. Macam mana jadi evolution? Keldai tengah campur kuda pun tak boleh beranak, dapat anak, tapi anak tu sendiri mandul baral tu. Kan? Pasal genetik tak sama benda ni. Kan? Orang kacuk apa nama? Ros putih dengan ros merah jadi ros pink. Lepas tu beranak ros tu jadi apa? Dia keluar balik merah dengan putih. Ada juga, dia tak hilang. Kan? Sebab genetik tak hilang. Hang kacuk pergi macam mana pun, tiba-tiba bersepah lah. Anak kita ni muka ikut siapa? Kita pun tak tahu, moyang dia kita pun tak nak jumpa. Tok Wan kita pun tak nak jumpa. Dia kata, Tok Wan dia kata ada lah sebenarnya kita dulu-dulu ni. Kan? Nak kata hebatnya Allah Ta'ala. Kan? Tuhan jadikan daripada jenis manusia pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu rasa tenang. Tak? Cuba kalau kita balik bini kita jin. Kan? Balik-balik laki dia jin. Takut kan? Kan? Kalau kahwin dengan rimau tu boleh tenang kahwin dengan rimau. Tak boleh tak? Ada orang lain manusia macam Mangkuk Ayun kahwin dengan tanah, kahwin dengan pokok. Lu buat apa?
Kan, tak boleh buat apa. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dia jadikan antara kamu mawaddah, rasa cinta, wa rahmah, dan simpati. Mawaddah masa muda, masa tua rahmah. Antara tafsir banyaklah ulama tafsir makna ada di sini. Mawaddah, cinta antara pasangan. Rahmah, anak-anak. Ya? Tapi semua tu masuklah. Kan? Pasangan suami isteri tu dia ada rasa cinta, ada rasa belah kasihan, simpati. Kan? Padahal tak pernah kenal pun sebelum tu. Kan, bukannya orang yang kita, bukannya mak pak kita, adik-beradik kita. Tak ada hubungan sebelum tu. Kahwin-kahwin ada cinta, ada rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Pada perkara ini ada ayat, tanda-tanda, bukan satu dua, banyak. La ayat jamak. Liqaumin yatafakkarun, bagi orang yang fikir, yang guna otak, guna akal. Kan? Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika laayatin lil alamin. Antara tanda Tuhan lagi apa dia? Penciptaan langit dan bumi seluruhnya. Kejadian langit dan bumi ni, mana siapa boleh buat langit bumi? Tak boleh. Kan? Tak boleh. Nak buat tanah pun tak boleh. Besar-besar lah tulis dekat dua raya tu kan. Sumber yang tak boleh diperbaharui tanah pun. Kan? Besar tu tulis tu. Kan? Lepas tu ayat pun sumber tak ada bagi. Nak buat ayat dengan tanah pun tak boleh. Kan? Nak buat hujan pun tak boleh. Ikut celah mana? Kita nak dakwa kita ni menguasai, kita ni Lord of the Universe. Yang macam apa? Orang putih dengan orang kafir dakwa lah ni. Kan? Mereka ingat mereka dah habis takluk bumi, nanti takluk space. Jadi mereka takluk makjud. Kan tengok lah ni Amerika dengan China kan, dia tengah apa? Dia panggil apa? Space, peperangan untuk menguasai angkasa lepas. Kan? India pun join sekali. Kan? Nak pergi bulan juga. Kan? Semua pakai nak pergi. Nak tengok kukut siapa boleh pegang dulu. Kalau jumpa planet mana hak boleh ganti bumi duduk, kita nak abad tu, kita punya. Kan? Tu yang dia buat filem-filem apa. Kan kononnya lepas tu bumi dah tak boleh duduk. Lepas tu kena pergi cari tempat lain, di planet lain yang lebih aman. Abang dia pun memanglah bumi ni semua anti musnah. Kami orang Islam ni pergi duduk kat syurga kata. Maknanya hakikat bahawa alam ni akan musnah, hakikat. Tapi detailnya bagaimana caranya berlaku, apa kesudahannya, mereka tak tahu. Mereka punya apokalips dekat dunia juga. Kan? Dia alam ni musnah. Kan? Dulu zaman kami kecil-kecil ada cerita apa water world. Kan? Darat semua dah tak ada, tinggal air saja. Kan? Dia ada gambaran itu. Gambaran bahawa akan ada kiamat. Itu sudah pasti. Tapi bila tak ikut panduan wahyu, dia tak tahulah apa cara. Kita kata kiamat memang pasti. Itu Ya'juj Ma'juj kan, dia datang, dia keluar min kulli hadabin yang silu. Nah, tuan tengok tak ada orang. Nabi Isa dah bawa lari semua planet atas Tur Sina. Kan? Dia pun hirup habis ayat Tabariyah. Kan? Kawan hak belakang mai dia kata, dulu sini bukan ada ayak. Dah kawan depan tu yang minum. Punya ramai Ya'juj Ma'juj tu. Kan? Dia kata, kita dah bunuh habis dah orang di bumi ni. Tak ada siapa dah. Mai kita panah ke langit, bunuh orang langit pula. Nak bunuh Tuhan, nak bunuh malaikat. Itu perangai Ya'juj Ma'juj. Kan? Depa ni keturunan depa tu lah, keturunan Ya'juj Ma'juj dah juga. Kan? Sebab tu apa nama Syekh As-Sa'di kata, Ya'juj Ma'juj dia keluar di akhir zaman tu, Ya'juj Ma'juj besar. Tapi tak menafikan dah ada Ya'juj Ma'juj kecil. Macam Dajjal juga. Kan? Dajjal kan banyak lah ni, Dajjal. Betul tak? Pakai serban, pakai slipper, pakai apa. Kan? Hak besar-besar yang apa hebat-hebat tu Nabi sebut 30 yang dakwah jadi Nabi. Itu yang paling hebat. Kan? Kat Malaysia kita ada Dajjal lah. Ada apa ayah pil lah. Kan? Tu setan Harun tu. Kan? Apa haji apa kahar. Kan? Kahar macam manusia. Kan? Macam-macam dakwah. Kan? Itu Dajjal lah tu.
Tu tak campur hak bomo-bomo. Kan? Tu semua Dajjal. Tapi hak besar sekali tu nak mai dia akhir zaman tu. Kan? Tu kata bomo rumah pun buruk orang percaya. Tak? Bomo tu duduk mana? Duduk dalam hutan banat. Kan? Rumah pun pelita pun tak ada. Lepas tu pergi minta kaya kata bomo tu. Dia punya bomo. Kan? Tak ada lah. Pemikiran tak logik lah. Kan? Tengok Tok Bomo tu pun baju pun tak salin-salin. Kan? Main nak minta apa? Nak minta kaya, tarik duit. Kalau dia sungguh tarik duit, dia tarik duit dari dia lama dah kaya. Kan? Tu yang dia perlu share dekat iklan dekat Shopee tu kan. Jual tangkai pelari. Tujuan jual sebab tak cukup duit. Kalau ada tangkai kau pelari, kau jual apa? Kau punya bengak. Kan? Tapi itulah manusia boleh percaya macam tu. Betul. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu minta dia petunjuk. Mana dia? Musailimah Al-Kadzdzab. Mana? Tunjuk dia loh. Hodoh macam ni muka apa boleh percaya dengan Nabi? Kan? Takkanlah Nabi Tuhan hantar muka hodoh gitu. Kan? Perkataan dia suka baca perkataan. Kan? Al-fil wa mal-fil lahu khurtumun tawil. Kan? Gajah, apa itu gajah? Gajah ada belalai yang panjang. Tapi dia kata, macam mana abang percaya? Ni kataan yang tak keluar daripada Tuhan. Kan? Dia dengar Quran yang Musailamah bawa tu, Abu Bakar kata, macam mana abang boleh percaya? Hadha kalamun la yakhruju min ilm. Ni kalam yang tak keluar daripada Tuhan. Tuhan tak cakap benda baru macam ni. Benda remeh-temeh. Kan? Sebab tu dalam Quran mana ada kita jumpa ada cerita pasal maklumat-maklumat sains. Itu benda remeh-temeh. Benda hak tak ada. Maksudnya dalam kehidupan kita tak penting. Kan? Adakah masalah dalam hidup kita kalau kita tak tahu apa itu quarks? Tak ada. Tak ada masalah. Yang penting aku petik sini nyala. Kalau tak nyala panggil orang repair, wire ada masalah. Kuat tak kuat orang pergi kat dia. Tak ada penting kan? Kan? Tak penting pun. Kan? Ya orang putih dia duduk kaji tu pasal apa? Awak duduk kaji tu dalam cari atom semua tu pasal dia nak menguasai, dia nak buat senjata, dia nak buat power, cari power. Pasal apa nama? Modern science punya world view ialah kita nak belajar tentang alam ni untuk kita jadi masters of the universe. Itu masalah. Kan? Satu duk belajar matematik ukur delik bumi kan. So kira faraid tak tahu. Bayangkan dia boleh buat anggaran luas bumi ni berapa kilometer. Kan? Belajarlah buku teks Mahmud zaman kami dulu ada. Belajar ukur delik bumi. Kan? Cikgu matematik hebat. Ada PhD in matematik. Abang kata ni mak saya ni dah meninggal. Tanah adalah 3 galung. Kami ada 15 adik-beradik. Kira tak tiba. Kan? Nak bukti dia nak tak belajar faraid. Hang pandai matematik je nak berhukum faraid tak belajar. Tak ada kira punya. Kan? Tak tahu agama. Tu yang Nabi sebut. Tuhan cukup benci orang yang alim dunia, jahil agama. Bak dunia cukup pandai. Kan? Tapi bak agama tak reti. Kan? Boleh repair kereta, lori semua boleh repair. Komen hebat. Komen ni bagus. Kereta apa rosak pit kat dia? Jalan kereta. Kan? Itu tak mayar. Pasal komen kereta tak mayar. Masalah. Kan? Masalah. Padahal Tuhan dah tunjukkan segala tanda. Kan? Wa ikhtilafu alsinatikum, dan di antara tanda bahasa, language. Perbezaan bahasa ni besar. Tahu tak? Bahasa. Waktu bahasa ni di antara cabang falsafah. Bukan cabang lah, dia di antara akar-akar falsafah yang besar. Yang menjadi perhatian utama Syekh Islam Ibn Taymiyah. Kan? Pasal bahasa ni bukti Tuhan. Macam mana bahasa jadi? Kan?
Kita pun heran, macam mana kita dapat bahasa? Kan, macam mana kita boleh belajar bahasa? Boleh bercakap dengan Tuhan lah. Bahasa tu, bahasa kita ada macam-macam. Bahasa isyarat, bahasa yang bercakap ini, kan? Bahasa Melayu saja macam-macam. Melayu Utara lagu lain, kan? Cuba orang Taiping cakap dengan orang Kuala Kangsar. Kan dah lain tu. Itu baru tu satu negeri. Kan? Tak sama. Cuba orang Abi cakap dengan orang Sangak. Oh, kan dah lain tu. Yang kau ni makan pulut, ini makan pulut. Sama. Kan? Dia ni pakai kasut, ini pakai kasut. Tak sama tu. Kan? Tu satu bahasa negeri sama. Balik. Tak kira lain. Kan? Lepas tu kita orang Kelantan cakap kita tak faham. Kan? Orang lain tengok dia tahu apa bangsa lain. Dah sama. Kan? Kita duduk di Madinah, kita dengan sudut Indonesia cakap Arab. Dia kata apa bukan orang Melayu, orang lain kata. Yalah, tapi kalau cakap Melayu tak faham. Boleh cakap Arab lagi faham. Kan? Sebab apa kalau dia cakap bahasa Indon, kita kata dia Indon belah mana pula? Kalau dia kena orang Jawa, lagi tanya kita. Tu bahasa. Macam mana bahasa tu boleh ada? Boleh berkembang. Kan? Bahasa Melayu ni daripada bahasa lain. Bahasa Sanskrita, bahasa Sanskrit. Kan? Orang duk cari. Sebenarnya bahasa Melayu ni apa yang disebut, apakah kata ganti diri pertama bahasa Melayu? Kita sebut saya. Kan? Kata saya daripada sahaya, hamba. Macam kita kata Tuhan hamba lah, hamba ini. Saya tu hamba lah. Kan? Tapi tu daripada Sanskrit juga ada yang kata aku. Maksud aku banyak kan. Orang Filipina pun sebut aku. Kan? Tu baru duk bincang bahasa, susun galon bahasa. Menakjubkan. Jadi Tuhan suruh tengok perbezaan bahasa. Waqtilafu alsinatikum. Beza bahasa. Satu rumpun tapi bahasa lain-lain. Kan? Siapa main mana? Siapa cipta? Siapa ajak? Bahasa ni Tuhan ajak. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Kan? Wa alwanikum, dan warna. Warna. Mak dia putih, pok dia coklat, anak dia hitam. Kan? Orang Badui datang jumpa Nabi. Di antara bukti Nabi kan, ialah dia boleh bagi tahu. Dia kata kamu tanya dia, apa yang menyebabkan seorang anak tu ikut mak dia, ikut pak dia. Ni sains tak ada jawab apa lah. Nah, ikut mak dengan pak pun sains tak boleh tahu. Apatah lagi tiba-tiba macam mana Syekh Mai dia ni, Mai Datuk Wan dia hak keperempuan. Kan? Benda tu duduk dalam genetik. Kan? Beza warna. Lain bangsa, lain warna. Tengok daripada jauh, tak ada bercakap ni. Tengok warna kulit, kita tahu ni Melayu ni. Kan? Warna kulit tu Tuhan jadikan identiti. Kan? Daripada jauh kita dah boleh tahu dia ni keturunan mana, bangsa apa. Kan? Kita boleh beza orang India dengan orang Afrika. Tak sama. Kan? Walaupun kulit gelap, tak sama, sama-sama kulit gelap. Kan? Orang putih pun tak sama, bukan semua putih sama. Wa alwanikum inna fi dhalika laayat. Pada perkara itu ada tanda-tanda yang banyak. Lil alimin, bagi orang yang tahu. Bagi orang yang guna akal fikiran yang Tuhan bagi dekat dia, orang yang guna lubuk hati dia, yang menggerakkan jantung dia untuk berfikir, untuk melakukan tafakkur, tadabbur. Macam kita dah belajar tu, maka dia akan nampak. Kan? So kita kata bukti kewujudan Tuhan yang paling utama sekali adalah fitrah. Fitrah. Daripada fitrah itu datangnya akal yang sejahtera, datangnya naluri,
datangnya nilai-nilai moral sejagat. Ini semua adalah bukti yang ada pada diri kita sahaja. Dia tak cerita benda lain. Pada diri manusia itu dia ada fitrah. Fitrah dia merangkumi akal dan sejahtera. Mana main akal? Kan, Darwin masa dia buat teori evolution kan, dia ada kawan. Apa nama kawan dia? Lupa lah kawan dia. Yang apa? Yang di Gunung Ledang tu. Kan? Apa nama dia tu? Kawan dia tu. Lupa lah, ingat nama Tok Wan ni, lupa lah. Nama dekat-dekat kat. Kan? Dia ada kawan dia yang buat teori tu. Kawan tu upah orang panjat Gunung Ledang. Kan? Cari segala apa pelik-pelik, hantar pergi kat Darwin. Dan dia yang mereka buat tu lebih kurang sama dalam masa yang sama. Bukanlah kata mereka tu merancang, tapi mereka mencetuskan idea itu. Tapi kawan dia tu retreat, tarik diri last minute. Pasal dia kata tak boleh menjelaskan natural selection, tak boleh menjelaskan ni otak ni mana-mana pemikiran. Bukan kira otak, tapi pemikiran, logik, akal, bahasa. Mana mai. Dia kata tak boleh. Kan? Darwin kata itu semuanya serpihan. Mana boleh serpihan? Mana boleh serpihan tapi jadi macam ni punya? Adakah orang pergi dekat satu tukang, saya tak nak beli you punya arca ni, you punya ukiran, saya nak beli serpihan ukiran dah. Sebab apa? Sebab serpihan ukiran ni cantik tak pernah dibuat manusia. Kan? Nak dia beli rumah, saya tak nak beli rumah, saya nak beli tu hak simen-simen hak lebih. Tu mungkin ada benda lain, tapi dia nak beli benda tu sebagai benda tu sendiri tak mungkin lah. Kan? Mana ada pergi kedai perabot, dia nak beli habuk kayu, habuk perabot. Hak apa? Selumbak-selumbak serpihan. Mana ada? Kan? Adakah dia kata kita punya pemikiran apa semua ni serpihan? Kan mengarut tu. Kan? Dan sebab tu kita kata evolution itu teori yang makan diri. Makan diri. Kalau evolution tu betul, maknanya pemikiran tentang evolution tak betul. Pasal as long as kita ni binatang, kan? Macam mana kita nak percaya yang kita ni datang daripada, maksudnya kajian kita tu on what base kita nak percaya? Kita tak lebih, otak kita dengan otak chimpanzee sama sekarang ni, kan? Dia kata kita dengan chimpanzee kan sepupu. Kan? Dia lah kata, kan? Pasal ada 98% persamaan DNA dia kata. Tapi masalahnya tikus lagi dekat. Tahu tak? Tikus lagi dekat. Lepas tu kita ada makmal, tikus makmal. Mana ada chimpanzee makmal? Mana tengok? Tak ada. Orang nak buat ubat, orang test kat tikus. Kan? Test dekat apa tu? Hamster dia ada kecil manis. Hamster kan? Tengok mati. Saya buat kecil manis lah. Saya pun duduk makan je, tak exercise. Saya kena pusing lah tu. Hamster tu kalau kita pergi dia makan, dia tak buat exercise, lama kecil manis mati. Macam manusia tak? Makan je, tapi tak buat apa. Jadi kalau otak manusia ini adalah nanti hanya serpihan dari dunia. So apa yang kajian yang Darwin buat, penelitian dia semua baseless. Tak ada makna. Tak ada makna. Kan? Tapi kalau apa nama, kita ada, memang kita ada otak, kita ada logik, maka evolution tak betul lah. Tentu kita kata dia teori yang makan diri. Kan? Teori yang makan diri. Dalam falsafah dia ada contoh yang apa? Yang unik orang kata. Apa nama Plato kata semua yang Socrates cakap adalah salah. Socrates jawab balik, Plato betul. So macam mana? Kalau kenyataan Plato, semua perkataan Socrates adalah salah, dan Socrates pun kata, ya, Plato betul. Itu dia panggil self-contradict.
Self contradict adalah tanda paling awal dan menyerlah benda tu tak betul. Sebab itu Allah Ta'ala kata, afala yatadabbaruna al-Quran afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tuhan jadikan self contradict, ketiadaan self contradict pada Quran dalil utama kebenaran Quran. Sebab lain daripada tu semua, kan? Lain daripada tu semuanya adalah self contradict. Kita tahu bahawa Taurat dengan Injil telah diubah sebab dia ada self contradict di situ. Tak mungkin Injil mata Matthew, Luke, Markus, Mark dengan Yohana, John semuanya betul. Sebab isi tak sama. Isi lain-lain. Jadi ini di antara dalil kewujudan Tuhan. Yang ada pada diri kita sendiri ialah logik akal, naluri bila kita sebutkan, bila kita nak apa-apa. Masa dahaga cari ayak, masa lapar cari makan, ngantuk cari bantai. Bukan ada siapa ajak. Tuhan yang bagi semua tu nilai-nilai moral sejagat. Dalam surah Al-Waqi'ah lebih besar lagi dari Tuhan kata, nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Kami yang ciptakan kamu. Kalau kamu tak percaya, Tuhan kata, ini kalau tak percaya, aku nak bagi bukti. Afara'aytum ma tumnun. Apa kamu tak tengok air mani? A antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun. Siapa yang tukar air mani jadi anak tu? Hampa tak? Tak. Kan? Bukan kita yang buat anak kita. Kan daripada air mani itu. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wama nahnu bimasbuqin. Dalil yang kedua, mati. Kami tetapkan mati dan tak ada siapa boleh challenge. Tak ada siapa boleh halang mati. Tuhan kata kalau betul yang paling hebat sangat, apa ni tak ada Tuhan, halang mati. Jangan mati. Try. Takkan boleh mati, mesti akan jadi. Suatu mati di antara makhluk Tuhan yang sangat menakjubkan. Tuhan kata alladhi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Benda yang mati tiba-tiba hidup, yang hidup tiba-tiba mati, itu menakjubkan. Ala an nubaddila amthalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun. Kami tukarkan seumpama kamu dan kami jadikan apa yang kamu tak tahu. Tuhan tukar kejadian kita. Dan ini yang Syekhul Islam Ibn Taimiyah sebut, kehebatan Tuhan mencipta ialah dia menukar tabdilul haqaiq, menukar hakikat. Macam mana Tuhan tukar air mani, sperma dengan ovum menjadi manusia. Ini adalah kehebatan yang tak boleh dibuat oleh mana-mana makhluk. Tak boleh. Kita hanya boleh ubah rupa, kan? Plastik kita tumpah-tumpah jadi bentuk botol ni. Kita tak menukar bahan, kita hanya tukar bentuk. Kalau Tuhan mencipta itu sekali tukar bentuk macam Ali Kalang kata, apa beza Tuhan dengan makhluk? Kan? Tak ada beza. Itu dah tashbih, tajsim. Kan? Kalau besi ni, besi plastik apa ni, kita campur-campur bahan, lepas tu kita buat di tiang kamera, kita buat ni kayu di meja. Tapi dia kayu apa? Kan? Itu tak tukar dia daripada jadi benda lain. Kehebatan Tuhan ialah kayu jadi ulang. Tu hebat tu. Tu makhluk tak boleh buat tu. Kan? Sebab tu bila Nabi Musa diberi mukjizat, siapa mukjizat yang Tuhan bagi kat Nabi Musa ni, dia bersesuaian dengan dakwaan. Fir'aun dia dakwa kata dia berhak dianggap sebagai Ar-Rabbul A'la, Tuhan yang tertinggi, Tuhan yang tertinggi, the highest Lord. Pasal dia kata
air Sungai Nil mengalir di bawah istana dia. Maksudnya dia boleh kontrol air. Macam pangan tu kita kata kan. Tuhan kata tengok, aku tukar tongkat jadi ular. Tak boleh buat. Ahli sihir dia tukar tongkat jadi ular. Tak tukar. Tongkat dia bergerak dengan tali je. Kan? Menggunakan teknologi tertentu yang dikawal oleh Firaun. Firaun dia pandai lah. Dia belajar sains, belajar kimia, dia tak bagi rakyat dia belajar. Jadi rakyat bodoh tengok, hebat lah ajar kita. Kan dia boleh apa? Padri-padri dia. Apa tongkat tu boleh bergerak. Padahal ada penjelasan saintifik. Tapi dah rakyat dia tak belajar sains. Kan? Fastakhaffa qaumahu fa ata'u. Bodoh. Sama lah dalam agama pun. Cuba kalau pemerintah je yang pandai agama, rakyat tak terima. Tengok kita kena tipu lah. Nak masuk syurga, tak apa macam ni baca ayat ni. Baca doa ni masuk syurga. Kan? Dia bagilah sepotong doa. Kan? Hak lain tak apa. Terus duk fikir pasal undang-undang ke, pemerintahan ke, jihad ke, politik ke, tak ada fikir. Nak masuk syurga ni baca ayat ni. Masuk syurga ni selawat kat Nabi banyak lah. Dia suruh kita selawat. Dia pun buat dalam majlis selawat. Kan? Pukul 6 lagi. Gitar lagi. Kan? Ni mahkamah syariah kena cabar. Tak apa jangan risau. Tak ada apa. Pergi selawat. Dia tu diperbodohkan, nampak? Orang jangan risau, kita tak cabar doktrin Islam. Doktrin Islam tu benar. Islam tu sebenarnya benar. Kan? Tu salahnya. Terus duk ambil tahu lah bab-bab politik ni, agama ni, jangan duk cakap lah. Kan? Biar orang ahlinya. Memanglah ahlinya, tapi ahlinya itu bukan dia seorang-seorang jadi ahli. Siapa yang mengaji pun jadi ahli. Bukan dia seorang seperti, bukan dia seorang pandai. Kan? Ini perkara yang kita kena hati-hati. Jangan sampai kita difiraunkan. Apa difiraunkan? Ditipu, diperdayakan seperti Firaun memperdaya rakyatnya. Kan? Dalam bab agama pun boleh. Firaun dia adalah dalam agama pun dia bohong. Sebab tu di antara cabaran Firaun, wa yadharaka wa alihatan. Dan dalam qiraat Ibn Abbas, wa yadharaka wa ilahatan. Atadharu Musa. Adakah kau nak biar Musa meninggalkan engkau dan penyembahan kepada engkau? Firaun tu dianggap sebagai hebat, sebagai berilmu. Dia aja yang faham, kita tak faham. Macam mana lah kan? Hang mana faham Quran? Tok Guru tu, Habib tu dia faham. Ustaz tu pergi mengaji sampai Madinah, ada master, ada PhD, tak faham. Tok Guru tu dia mimpi. Dia nak suruh aku mimpi ke awak tak habaq? Aku dia buat mimpi. Kan? Hampa tengok dia mimpi tak kan? Mimpi ni hak kita boleh percaya tentang hukum. Mimpi Nabi saja. Pasal mimpi ni ghaib. Mana hantar dia mimpi? Tu nak abang dia. Kalau dia dakwa kata dia dapat hukum dengan mimpi, dia kena buktikan dengan mukjizat. Itu dakwa jadi Nabi. Nabi saja boleh dapat hukum dengan mimpi. Pasal dia benar. Dia sadiq. Mimpi dia dijaga. Mimpi manusia tak jaga. Kan? Mimpi kita untuk kita, bukan untuk orang lain. Kan? Kadang-kadang mainan syaitan. Tengok cerita Juhaiman. Tahu Juhaiman yang kepung Masjid Al-Haram. Juhaiman ni, dia yang kawan-kawan dia semangatlah amal ma'ruf nahi munkar. Dan memanglah dia pun buat satu grup, nama dia Jamaah Salafi Muhtasibah. Salafi mencegah mungkar. Pasal dah memang aliran di Saudi Salafi. Kalau mereka duduk di Saudi Mesir, dia ada Syairah Muhtasibah. Tak ada kaitan dengan Salafi Syairah tu. Tapi nak cerita pasal pemikiran, cara pemikiran. Kan?
orang bekas pengikut gerakan itu. Dia Juhaiman dia tak aku jadi Mahdi. Dia angkat kawan dia jadi Mahdi. Satu kawan dia yang dia katakan wara' alim. Mula dengan bergurau katanya. Bergurau berkata dia ni Mahdi ni baik sangat. Bagus, alim, ngaji, masuk universiti. Mengaji agama, rajin. Kan, mesti dia tak pergi, dia tak masuk sekolah, tak boleh. Dia geng-geng ni. Tak payah mengaji sekolah. Tu terang Saudi masa tu sekolah mengaji akidah salafiyah. Dengan Juhaiman tak bagi. Ngaji sains semua tak boleh. Ni semua salah. Kan? Tak boleh mengaji ilmu lain daripada agama. Baca kitab aja. Betul? Jadi apa? Bergurau, asalnya bergurau. Lawak kawan dia mari-mari. Lepas tu apa jadi? 50 orang daripada mereka ni, grup daripada ramai kan, 50 orang apa ni, mimpi serentak malam yang sama. Kata kawan dia tu Abdullah Qahtani tu Mahdi. Tengok syaitan buat main kat mereka. Jaga-jaga pagi tu bakat tanya, mimpi malam, mimpi. Ya Mahdi sungguh kita semua bakat mimpi. Kerana mimpi. Kerana mimpi ni memang dahsyat. Macam-macam benda lah kan. Percaya mimpi tu pergi kepung Masjidil Haram. So ini bahaya. Di antara ciri-ciri teroris ni orang percaya mimpi. Jaga. Ni pok-pok ada kat Malaysia percaya mimpi-mimpi ni. Ini bahaya ni. Bila-bila masa dia boleh serang kita atas nama mimpi. Jangan ingat kalau dia sufi tak ada teroris tak? Dalam sejarah kita banyak orang sufi teroris juga. Dia bukan kira aliran, kan? Bukan kira apa bentuk pemikiran. Cara dia fikir tak betul, kan? Dalam Kristian pun ada teroris, kan? Percaya mimpi. Dia mimpi gitu buat gini, kan? Kalau dia percaya, sebulat-bulat mimpi dia tak ada takwil, tak ada apa. Bahaya, cukup bahaya. Jadi ini perkara yang kita kena hati-hati. Baik, balik cerita kita ni. Mana cerita Juhaiman? Walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Kamu dah tahu kejadian yang awal. Kalau kamu ingat macam mana kamu tak ada apa, Tuhan cipta. Afara'aitum ma tahruthun. Kemudian Tuhan suruh tengok pula. Lepas tengok diri, kejadian perubahan diri. Dulu kita ni kecil, besar, apa semua. Tuhan kata kamu tahu macam mana kamu lah diri kamu ni. Dulu apa asal kamu? Lah ni hang orang hebat, orang besar, apa semua. Dulu hang siapa? Tak ada apa. Budak kecil, baby, duduk ayun dalam boyan je. Siapa yang duduk main cipta kemak kamu jadi macam ni? Bukan mak pak, kan? Bukan diri sendiri, confirm dah. Tuhan kata afara'aitum ma tahruthun. Apa yang kamu tanam, biji benih. A antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un. Kamu bagi tumbuh atau kami? Kan? Kita pergi tabak padi, kat benih padi dekat sawah. Kita boleh jamin padi ni akan berbuah. Tengok-tengok dah naik dah. Sikit lagi nak boleh tuai ni. Tengok tu dia main bena perang. Habis padi. Kan? Tengok kena padi angin. Habis. Kan? Teriak tak berlagu orang kata. Tahu orang tahu kata. Teriak tak keluar bunyi. Selak habis. Sikit lagi 2 minggu je nak tuai padi. Dah hanam padi. Orang lain pun kita bulak. Jenuh cari tak ada beras. Baru dia tahu. Kan? Sampai nak tak jumpa beras Malaysia. Nampak sawah je beras tak ada. Dulu pantang nampak sawah nampak rumah. Lah nampak rumah nampak sawah. Baru dia tahu. Lah dia suruh kita tanam beras dalam pasu. Tu dia. Dulu bukan main lagi. Nampak tanah, dia kata tak apa, tanah benang banyak lagi, ambil dah sikit buat rumah, buat taman perumahan. Syok dia kata duduk rumah tepi sawah kena angin sepoi-sepoi bahasa. Lah dia bagi pasu suruh tanam. Tanam padi dalam pasu. Ni buat. Dia tak ada beras. Dia kan buat main dengan Tuhan.
Dia yang kawal alam ni. Jangan cabar Tuhan. Jangan kacau hukum alam yang dia letak. Kan? Hang tak boleh. Hang tak boleh kontrol. Dia saja yang kontrol. Lau nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Tuhan kata boleh jadi semua kayu-kayu. Pokok kayu belaka. Kayu api ya. Apa nak makan apa? Kan? Tapi Tuhan jadikan pokok macam-macam. Buah itu, buah ini. Kan? Durian saja dalam macam-macam ni. Kan? Durian macam-macam ni. Kan? Blackthorn lah. Apa lagi hati baru dia? Lama tak kan durian. Tak berani makan. Kan? Ada apa nama? Lalu ni orang Thailand buat apa? Krepek durian. Boleh tahan tak sedap dah. Kan? Jadi itu tengok Tuhan ciptakan buah-buahan. Bukan kita. Bukan kita. Kita tak boleh buat apa. Nak makan kurma kan? Kurma hak besar-besar. Kan? Macam masjid kita tu kan, masjid kat belakang dulu tu. Bulan-bulan puasa kan iftar dia kan kurma majdul je. Kan? Kenyanglah satu biji besar. Kan? Cuba kalau buat infak apa nama kurma apa? Ajwah kecil ke. Tak jadi. Kan? Kurma macam-macam jenis kurma. Durian macam-macam jenis. Padi macam jenis padi. Padi wangi, padi panjang, padi pucuk, padi rumah. Kan? Jadi semua Tuhan cipta. Bukan kita. Itu bukti. Inna lamughramun bal nahnu mahrumun afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun. Ayat. Satu lagi bukti ayat. Tuhan kena jadi ayat kita tengok. Ayat yang kamu dah minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun. Kamu ke yang turun daripada awan, al-muz awan. Atau kami waktu turun. Tak boleh, kita tak ada waktu hujan. Kapal terbang naik banyak kali buat benih awan, tak jadi. Kan? Kita hari tu dah siap kemas nampak ambil hari ni panas elok ah. Keluar-keluar brum pergi hujan. Kan? Tak ada jangka. Tapi kaji cuaca kata tak hujan. Dia kaji cuaca, dia tak kaji Dia teka saja. Tukar kaji cuaca, dia teka cuaca boleh lah. Dia kaji kat mana? Bukan dia boleh pergi ambil awan bawah mikroskop. Kan? Itu dia ramalan saja. Law nasha'u laja'alnahu jajan falawla tashkurun. Afara'aytumun nara allati turun. Api. Itu lagi api. Yang kamu duk bakar, masak. Tak ada api dalam kita. Kan? Cuba tengah masak gas habis. Apa perasaan? Melupak tak? Kelang kabut telefon kedai mana? Kalau habis dalam pukul 9 pagi tu lagi tak apa. Kalau habis pukul 10 malam dah lapak. Perutnya lapak. Lepas tu duk masak-masak belum pergi gas habis. Dah. Telefon kedai mata tak ada hantar gas. Dia no. Kan? Kita tak apa. Ada termomik. Sekali elektrik mati. Naya. Kan? Tak boleh. Api tu Tuhan kata tengok api yang kamu duk bakar tu. A antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Kamu yang jadi pokok atau kami? Tak. Berkata zaman dah mana ada buat kayu api, habis tu pokok-pokok mati jadi minyak lah. Kan? Tuhan, kamu ke yang cipta pokok hak mati, lepas tu jadi minyak dalam perut bumi. Bubuhlah kereta kamu berjalan. Cuba tak ada api, jalan kereta. Tak boleh. Kereta semua pakai api. Mana ada kereta tak pakai api? Cuma api tu ada hak guna minyak, ada guna elektrik. Kan? Antara kereta pakai minyak dengan kereta pakai elektrik, kalau tengah traffic jam, mana lagi kelang kabut? Kan? Kawan tak ada minyak, dia boleh, kalau minyak habis tepi jalan, dia boleh tahan motor suruh beli minyak. Kawan hak pakai elektrik,
Nak bumi tak boleh elektrik lantung. Mana boleh. Nanya. Lah kali kancil jalan, Tesla tak jalan. Kan? Kancil tu babai gitu Tesla. Tadi potong laju kan? Tu kereta dia habis elektrik, mati tu berjalan. Potong. Tunggu trak lah. Kan? Kawan kancil tu pecut laju gitu ya. Jadi cerita kura-kura dengan arnab. Kan? Nampak kata kita ni nak megah ke mana? Semua Tuhan bagi. Kan? Kereta tak ada jalan, motor tak ada gerak. Bangunan tak ada cahaya. Kalau tidak kerana Tuhan cipta api. Subhanallah. Jangan sebuah api. Semualah Tuhan cipta api. Jangan jadi bodoh macam orang Majusi. Orang Majusi pun kalau kita kata dia sebuah api, dia marah tak? Dia kata kami bukan sebuah api. Kata kita sembah Tuhan, tapi api itu simbol. Macam orang sembah capal juga. Sama lah. Alasan dia sama aja. Semua tawassul tabarruk. Tawassul tabarruk. Tu lah, tak habis-habis. Kan? Orang Majusi kata dia tabarruk dengan api. Bukan dia sembah api tu dia kata. Saya bersedah. Tapi manusia ni dia kagum kan. Ajaran Majusi tu main daripada mana? Main daripada belah Azerbaijan kan. Azerbaijan dia memang gunung dia keluar api. Kan dia ada gas. Jadi dia pun mungkin tak tahu kan manusia ni punya bodoh kan. Dia tengok api, sembah api. Kan? Orang Melayu sembah apa? Melayu sembah mungkinlah kita ni kan banyak pokok. Kan? Jadi kita terlindung. Nampak bayang tu banyak kan. Bayang ni bagus lah. Ada bayang ni boleh teduh. Dia sembah bayang. Mungkin lah kan. Tak tahu lah. Kan? Tapi hak sembah capal tu siapa? Hak tu muskil. Kan? Dalam banyak-banyak hak sembahan ni kita boleh fikir lah juga. Ada lah juga dia punya pemikiran tu nampak macam boleh lah masuk syubhat kan. Tapi hak sembah capal ni syubhat kat mana tu? Kan? Paling-paling kurang kawan nak beli tadi kasut kat perut anak dia tu, tak tahu lah apa dia fikir kan. Mungkin sebab dia kata dah cacing tu pijak dengan kasut kan. Jadi tapi hak sembah kasut tu sendiri apa masalah dia? Tak tahu lah. Allahul musta'an. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin fasabbih bismi rabbikal azim. Allah, mana ni? Okey. Jadi ini semua dalil, fitrah, ayat, diri sendiri, ufuk, apa yang ada di luar dari kita. Kan, semua sekeliling kita ni dalil penuh. Yang setengah orang itu kita pun heran kat dia. Cari dalil Tuhan tak jumpa dia. La ilaha illallah. Awak betul tu. Tapi itu bukan buta mata, buta perut, buta hati. Kan? Tak percaya Tuhan pasal apa? Tak cukup bukti dia kata. Ish, tak cukup bukti. Ada betul. Bukan tak cukup bukti. Masalahnya engkau tu buta. Betul tak? Kalau orang buta, kita bubuh dia dalam bilik yang macam ni punya terang, dia kata gelap itu. Kan? Dia bukan tahu terang gelap, sama aja. Bubuh dalam bilik gelap, kita habaq dia, duduk dalam ni terang tau. Dia percaya, dia kan tahu. Kan? Jadi kalau buta mata, tapi orang buta mata dia boleh juga kadang-kadang ada orang dia kelam kan. Dia boleh dapat cahaya sikit-sikit. Kan? Tapi kalau dah buta hati, cahaya tak masuk langsung, dia payah. Nasallallahu al-afiyah. Dia punya bukan kata tak ada cahaya, macam kita kata lah. Dalam jiwa manusia dia Tuhan dah bagi cahaya fitrah. Cuma cermin tu, mishkat tu gelap, berabuk. Kan? Lepas tu Tuhan sebut Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Dia isunya adalah orang yang tak percaya Tuhan ini, dia punya cermin lentera dia tu, cermin pelita tu, mishkat tu, yang dah terlalu tebal, habuk, tak dicuci. Macam kipas kalau kita tak cuci, tak rasa angin. Kan? Buka 5 pun dia kata tak berjalan kipas. Cuci sekali, buka satu berketak sejuk. Kan? Macam aircon kalau kita tak servis, tak rasa angin tak, tak rasa sejuk. Kan? Buka punya kuat, tak rasa.
Jadi manusia punya lentera hati itu samalah konsepnya. Okey. Baik, jadi itulah bukti-bukti tentang bagaimana ahli sunnah wal jamaah berhujjah tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa cukup dengan apa yang Al-Quran bagi. Hakikatnya kalau kita tengok dua potong ayat ini daripada dua surah ni pun, semua dalil Tuhan bagi ni dalil logik tau. Jadi siapa yang kata tidak ada dalil logika dalam Quran? Ya, itu semua ayat ini bila dibaca, dia akan menggerakkan pemikiran untuk berfikir. Macam sahabat hak jumpa yang dengar Nabi baca, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Dia kata, aku dengar Nabi baca ayat ni, masa tu dia musyrik lagi. Yakadu qalbi an yatir, jantung nak cabut dia. Ayat dalam surah At-Tur, kan? Jantung nak dicabut. Pasal berfikir, ayat Quran ni dia bila difahami, dia menggerakkan otak, dia menggerakkan jiwa untuk tadabbur, untuk berfikir. Lepas tu Tuhan kata bukan masalah pada Quran, masalah pada hati. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Dia antara salah satu, sama ada dia memang tak tadabbur atau jiwa dia terkunci. Quran pada diri dia sendiri jelas, dia adalah bukti, dalil. Cukup mantap, cukup hebat. Tak perlu kepada Aristotle, tak perlu kepada Plato, tak perlu kepada Pythagoras. Pythagoras kadang nak kira teorem Pythagoras boleh. Lebih dari itu tak sah. Kan? Kacau habis. Pythagoras ni banyak telah mengacaukan pemikiran manusia. Menerusi Plato lah. Plato ambil pada dia, betul Plato buat kacau habis semua. Kan? Jadi kita pun percaya macam-macam. Benda yang tak wujud pun percaya. Tapi bila Tuhan nampak tak percaya. Ini masalah. Baik, jadi kita tangguhkan sekadar itu dulu setelah kita. Ada soalan? Yang babi arak dengan salib tu dalam satu hadis je. Anda pun saya ingat dalam ada satu hadis Nabi sebut kepada padri yang datang jumpa dia. Nabi sebut, dan tidak ada yang menghalang kamu untuk ikut aku melainkan kerana ibadatukum lis-salib wa aklukum lil khinzir wa syurbukum lil khamr. Yang tiga benda tu dia maksudnya point dia di sini adalah benda syahwat dia lah. Syahwat. Yang menghalang tu syahwat mana? Betul Ibn Qayyim ulah panjang kan. Siapa orang Yahudi tak beriman dengan Nasrani? Kan? Adakah semata-mata sebab hasad atau sebab dengki? Banyak sebab. Kan? Macam ada yang sebab tak mau tinggal jawatan, kekayaan. Kan? Ada yang macam-macam sebab. Ada sebab tak ada jawatan, tak ada apa. Tapi siapa tak masuk Islam? Cara hidup dia, syahwat dia. Dia rasa kalau aku dah masuk Islam, nanti nak kena pakai tudung lah, nak kena semayang 5 waktu, nak kena gini, tutup aurat. Kadang-kadang ada orang sebab tu je. Kan? Sebab yang kita rasa remeh lah. Tapi bagi dia berat, pasal dia dah bergelumang. Lepas tu nanti kita akan sebut di antara punca atheism ini ialah al-ighraq fi syahwat. Dah terjebak, dah jauh ke dalam syahwat. Macam orang LGBT kan. Kenapa banyak orang LGBT jadi atheist? Tanpa Tuhan saja dia boleh rasionalkan LGBT. Lagi dia percaya Tuhan, LGBT takkan rasional. Apa benda pun maksiat dan dosa akan dianggap maksiat dan dosa as long as di sana ada Tuhan. Kalau Tuhan tak ada, habis semua. Macam Fyodor Dostoevsky kata kan. Kalau tak ada Tuhan, semua benda boleh. Yang menghalang tu Tuhan. Apa benda pun jadi sama saja, tak ada beza halal dengan haram. Yang membezakan halal dengan haram ni syariat Allah Ta'ala. Memanglah benda tu pada akal, yang haram itu memang khabith. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Kan? Haram tu memang jijik, jelek. Tapi akal takkan rasa kejelekannya kalau tidak ada cahaya wahyu yang menyuruh. Kan? Macam orang duk ramai taik, dia ingat coklat dalam gelap.
Kan, kalau kita tak buka, tak suruh lampu kat dia, sampai sudah dia ingat coklat. Kan? Bukan kerana benda tu tak elok, benda tu pada zat yang tak tidak ada hukum. Memang ada hukum, memang dia jijik, najis. Tapi kalau tidak ada lentera yang menyuluh, kita takkan tahu kalau ada bahaya depan kita. Kan? Jadi cahaya itu ialah Allah. Allahu nurus samawati wal ardh. Kalau tidak ada cahaya ini menyuluh mata hati kita, kita tak nampak walaupun benda terdepan mata. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Qul qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.